وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pada malam ini kita sambung balik mengenai sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Sirah Nurul Yakin. Dalam tajuk Abdullah berkahwin dengan Aminah, yakni ibu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib adalah anak yang paling disayangi oleh bapanya. Dan ketika Abdullah bin Abdul Muttalib berumur 18 tahun, maka Abdul Muttalib telah mengahwinkan Abdullah dengan wanita yang mulia, yakni Aminah binti Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Dikatakan bahawa Abdullah ini adalah lelaki yang sangat baik, seorang pemuda di Mekah yang sangat baik, yang suka berniaga. Di antara akhlak Abdullah adalah suka memberi ataupun menolong orang-orang susah. Dan dikatakan beliau adalah seorang yang dermawan. Ketika mana beliau balik daripada perniagaan, maka beliau akan memberi sebahagian daripada keuntungannya kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang susah. Maka terkenallah Abdullah seorang lelaki yang baik akhlaknya, yang mulia akhlaknya, dan seorang yang pemurah, dermawan. Lalu dikatakan bahawa Abdullah ini nyaris disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib. Ini adalah disebabkan pernah satu ketika Abdul Muttalib ini dia bernazar, seandainya aku memiliki 10 anak lelaki, nescaya aku akan sembelih salah seorang daripadanya. Maka ketika mana Abdul Muttalib dikurniakan anak, seorang demi seorang anak lelaki, sehinggalah Abdul Muttalib mempunyai 10 anak lelaki, dan yang 10 itu adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka ketika mana Abdullah bin Abdul Muttalib sudah membesar, lebih kurang dalam umurnya belasan tahun, lebih kurang dalam 17 lebih kurang, maka ayahnya Abdul Muttalib ingin menunaikan nazarnya, yakni menyembelih salah seorang daripada anaknya. Maka 10 orang anaknya itu diundi. Maka setiap kali diundi, maka naik nama Abdullah. Maka Abdullah lah yang sepatutnya disembelih. Tetapi ketika mana naik nama Abdullah setelah diundi, yang sepatutnya Abdullah, yakni anak ayah Rasulullah ini sepatutnya disembelih. Namun orang-orang Mekah ketika itu beritahu kepada Abdul Muttalib agar kalau boleh janganlah disembelih Abdullah ini, kerana Abdullah ni orang yang baik, yang disayangi oleh orang-orang Mekah. Sehinggalah ditambah lagi undian, ditambah dengan namanya ialah unta. Jadi ketika mana sahaja nama Abdullah ini naik dengan nilaian 10 ekor unta, dan unta itu juga nilainya 10. Jadi dah naik nama Abdullah jadi 10 ekor unta, maka diundi lagi naik nama Abdullah lagi, maka ditambah jadi 10 ekor unta. Maknanya Abdullah ini nilaiannya dengan 10 ekor unta. Jadi sudah 20, maka undi lagi, naik lagi nama Abdullah jadi 30 ekor. Sampailah 90 ekor. Akhir sekali, yang terakhir baru naik nama unta. Maka unta tu bermakna 10 ekor, jadi 100 ekor. Maka disembelihlah 100 ekor unta. 100 ekor unta itu menggantikan yang sepatutnya disembelih Abdullah. Maka Abdullah terselamat daripada sembelihan tadi. Selepas daripada itu, maka Abdul Muttalib mencadangkan agar Abdullah ini dikahwinkan. Ketika mana Abdullah ingin dikahwinkan, rupa-rupanya ada seorang wanita yang inginkan kepada Abdullah. Ini tercatat dalam sirah Ibn Hisham. Jadi wanita itu ingin kepada Abdullah. Lalu dikatakan, wahai Abdullah, dia berjumpa dengan Abdullah, dia kata, gaulilah aku. Ini zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dia kira pakai gaul gitu. Maknanya ini zaman jahiliyah. Maka Abdullah menolaknya. Abdullah ni orang yang baik, dia menolaknya sehinggalah Abdul Muttalib membawa Abdullah berjumpa dengan
Wahab bin Abdul Manaf untuk mengawinkan anaknya yang bernama Aminah binti Wahab. Maka dikawinkanlah Aminah tadi. Selepas kahwin dengan Aminah, diceritakan bahawa Abdullah berjumpa lagi dengan wanita yang inginkan pada dia. Dia tanya, adakah kamu tidak tertarik dengan aku? Katanya aku tidak tertarik, kata Abdullah. Wanita itu pun kata, sebenarnya aku sudah juga tidak tertarik kepadamu, kerana sebelum kamu berkahwin dengan Aminah, aku telah melihat pada wajahmu ada cahaya. Hari ini aku lihat cahaya itu sudah tidak ada, tetapi cahaya itu ada pada Aminah. Maka Aminah itu orang yang layak mengambil cahaya daripada kamu. Akhir sekali maka Abdullah dikahwinkan dengan Aminah mengikut syariat Nabi yang terdahulu, bukan cara zaman jahiliah dahulu. Kerana cara jahiliah dahulu dia berkahwin dengan cara wanita boleh digauli oleh mana-mana. Bila ada anak, tengok anak dia sesuai wajah macam siapa. Begitu. Ini zaman jahiliah. Tetapi Abdullah dikahwinkan dengan Aminah mengikut syariat Nabi yang terdahulu. Maka nasab Abdullah adalah nasab yang mulia, keturunan yang mulia. Maka berkahwinnya tidak mengikut adat jahiliah, tetapi berkahwin mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Abdullah pun tinggallah bersama dengan Aminah sebagai suami isteri. Maka Aminah itu suri rumah saja, tidak bekerja. Abdullah bekerja menjadi seorang ahli perniagaan. Maka Aminah mulalah mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana setelah usia kandungan mencapai 2 bulan, Abdullah meninggal dunia. Maka wafatlah Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi berada dalam kandungan berusia 2 bulan. Bermakna Rasulullah tidak berjumpa dengan ayahnya, kerana ayahnya sudah wafat sebelum dia lahir di atas muka bumi. Maka ayahnya ini, apa hukum ayahnya? Ayah dia ini dikatakan bahawa oleh kerana syariat Nabi Muhammad tidak lagi sampai, Nabi tidak lahir lagi, maka ayah dia ini termasuk di kalangan ahlul fitrah. Maknanya orang yang tidak sampai seruan dia. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'azzabin hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazabkan satu kaum itu sehingga diutuskan Rasul. Maka ayah dia ini termasuk dalam orang yang terselamat daripada azab api neraka, tidak, bahkan ayah dia masuk dalam syurga juga. Maka pendapat yang mengatakan ayahnya itu ahli neraka itu salah. Allah Ta'ala muliakan Nabi, Allah Ta'ala muliakan ayah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ini ahli perniagaan, dia pergi berniaga, maka balik daripada perniagaan itu, maka dia jatuh sakit, akhirnya dikebumikan di Madinah, iaitu di satu perkampungan Bani Najjar. Kampung Bani Najjar, iaitu keturunan bapa-bapa saudara sebelah ibu. Maka Abdullah pergi ke Syam untuk berniaga sebelum pada itu. Dalam perjalanan pulanglah balik ke Syam. Syam ini di negara Syria. Balik, dan dalam balik perjalanan pulang tadi, Abdullah sakit, ayah baginda Rasulullah sakit, dan dia wafat di tengah perjalanannya dan dikebumikan di Madinah di suatu perkampungan Bani Najjar. Maka tinggallah ibunya Aminah dalam keadaan mengandungkan anaknya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan Aminah akhirnya melahirkan anaknya. Maka ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia merasa gembira dengan kelahiran Nabi ini. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali memberi rahmat kepada sekalian alam. Maka lahirnya ini dalam keadaan mendapat rahmat kepada sekalian alam. Maka dikatakan bahawa Aminah menceritakan bahawa dia mengandungkan Muhammad ini anaknya dalam keadaan hatinya tenang sahaja, dan tubuhnya tidak merasa berat. Seumpama wanita-wanita yang lain yang hamil. Lalu dikatakan bahawa lahirnya Nabi ini sehinggalah menyebarkan adab dan akhlak yang mulia ke pelosok dunia. Maka mengikut pendapat daripada Almarhum Mahmud Bashar Al-Faraki telah mengkaji peristiwa lahirnya Nabi. Mengikut pendapat Syekh Mahmud Bashar ini mengatakan Nabi lahir pada hari Isnin 9 Rabiul Awal.
Setengah pendapat mengatakan bahawa pada 12 Rabiul Awal. Jadi dua pendapat. Maka pendapat yang kuat antara 9 dengan 12 banyak diguna pakai ataupun dipegang oleh ulama-ulama sirah adalah 12 Rabiul Awal. Lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika lahirnya Nabi, katanya Siti Aminah dalam mengikut riwayat, sebelum lahirnya Siti Aminah ada bermimpi. Di dalam mimpinya dia didatangi oleh satu lembaga memberitahu bahawa kamu akan lahir seorang anak. Anak ini akan menjadi pemimpin yang agung. Maka hendaklah engkau menamakan anak ini dengan nama Muhammad. Ini mimpi Siti Aminah, ibu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika lahirnya Rasulullah pada 12 Rabiul Awal, pendapat kedua, pendapat pertama 9, pendapat kedua itu lebih kuat. Masa lahirnya itu, maka Siti Aminah telah melihat daripada perutnya keluar cahaya. Daripada perutnya keluar cahaya, daripada itu melihat gambaran adanya menara yang runtuh, adanya mendapatnya api yang disembah ratus tahun menjadi padam. Ketika lahirnya, hari kelahiran Nabi itu juga, rumah Siti Aminah bercahaya keluar bercahaya ketika itu. Dan mengikut riwayat, pada hari yang sama berlaku di kota Madinah. Diriwayatkan daripada Hasan bin Sabit. Kata Hasan bin Sabit menceritakan, ketika itu aku berumur masa antara 7 atau 8 tahun. Ketika aku berumur antara 7 hingga 8 tahun, ada seorang Yahudi datang. Ketika itu berlaku di kota Madinah. Masa itu kebetulan Hasan bin Sabit ada di kota Madinah. Lalu ketika itu di bandar Madinah, perkampungan tidak disebut kampung apa. Ketika itu seorang Yahudi panggil, "Hai kaum-kaum Yahudi Nasrani, semua datang sini belaka." Maka datanglah orang beramai-ramai kumpul. "Aku nak beritahu kepada kamu satu perkara," katanya seorang Yahudi tadi. Orang rasa pelik. Lalu orang ramai bertanya dengan, "Apa kena dengan kamu ni? Kamu panggil kami semua." Kata dia, "Hendaklah semua orang Yahudi, Nasrani ke apa-apa ke, mari datang belakang, aku nak beritahu satu perkara penting." Lalu ketika orang berkumpul ramai-ramai, Hasan bin Sabit kata, "Aku ada dalam perkumpulan itu." Apa kata dia? Kata dia, "Aku nak beritahu kepada kamu perkara penting. Hari ini," katanya seorang Yahudi, "hari ini telah lahir seorang manusia yang agung. Manusia ini akan membawa hidayat Allah Ta'ala. Maka manusia yang aku sebut ini ada dalam kitab yang kamu baca. Kitab-kitab yang kamu baca itu ada dalam kitab itu. Maka hari ini aku nak isytiharkan bahawa ada lahirnya seorang lelaki yang agung. Dia membawa satu agama yang dia mendakwa agama itu datang daripada Allah, dan dengan kelahiran lelaki inilah dia akan membawa agamanya sehingga kepada seluruh pelosok dunia." Maka hairan orang ketika itu. Maknanya, bagaimana kamu tahu? Malam tadi aku tengok ada bintang. Ketika malam tadi aku tengok ada bintang, ada satu bintang yang bercahaya. Cahaya dia pelik pada cahaya-cahaya yang lain. Lalu aku dapati bahawa itu tandanya lahirnya seorang manusia yang agung yang dikatakan Nabi di akhir zaman. Lalu ketika itu fahamlah, bermula di situlah hari pertama kelahiran. Tiba-tiba mendengar berita adanya menara runtuh, adanya api yang terpadam. Maka orang-orang Yahudi setengahnya mengatakan bahawa kalaulah dia ini aku jumpa, aku nak ikut dia. Ada setengah mengatakan bahawa kalau aku jumpa lelaki ini, bayi ini, aku pasti akan membunuhnya. Maka ketika hari kelahiran, sudah ada istihar daripada orang Yahudi untuk memusuhi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar firman Allah, "Walan tawdha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan rada kepada kamu orang yang beriman sehinggalah kamu ikut cara hidup mereka. Cara hidup orang-orang Yahudi. Bila istihar orang Yahudi? Ketika hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Hasan bin Sabit lebih tua daripada Nabi antara umur 7 hingga 8 tahun. Dia lebih tua kerana kisah dia cerita, masa aku berada di kota Madinah, aku dengar ada seorang Yahudi panggil orang ramai, dia cerita telah lahirnya Nabi di akhir zaman. Lalu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir.
lahir di rumah Abi Talib. Mengikut riwayat mengatakan ketika lahirnya Abi Talib ada seorang bidan yang lahir itu namanya Asy-Syifa, itu bidan. Maknanya yang bernama Syifa, nama bidan tadi Syifa ibnu Abdul Rahman ibnu Auf. Lalu dikatakan sebenarnya di sebalik bidan yang Zuhair yang lahir itu, ketika lahirnya itu sebelumnya itu ada bidan yang lain. Siapa bidan yang lain? Dikatakan di antaranya adalah yakni isteri kepada Nabi Adam, Hawa. Yang kedua dikatakan bahawa ibu kepada Nabi Isa, Siti Maryam. Dan yang ketiga dikatakan bahawa isteri kepada Firaun, Asiyah, yang menjadi bidan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika lahirnya Nabi ini, kepala Nabi sudah mendongak ke langit, tangannya seolah-olah mendoa. Kemudian dikatakan lahir dalam keadaan sujud. Lahir dalam keadaan sujud. Bayi-bayi lahir semua menangis, tapi Nabi kita Muhammad lahir dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata Nabi tidak sama dengan manusia lain. Cara lahir dia pun tidak sama, semuanya tidak sama. Lalu dikatakan bahawa lahir di rumah Abi Talib. Mengikut dalam kitab ini, lahir di rumah Abi Talib. Ketika itu rumah Abi Talib bercahaya rumah Abi Talib. Dan Aminah kata kepada orang yang ada kelilingnya, beritahu kepada Abdul Muttalib bahawa aku sudah melahirkan bayi. Lalu orang berlari-lari jumpa Abdul Muttalib. Abdul Muttalib diberitahu bahawa sesungguhnya Aminah telah melahirkan bayi yang cukup istimewa, hebat. Maka Abdul Muttalib merasa gembira ketika itu. Maka baliklah Abdul Muttalib mendapatkan Aminah. Kemudian tersebar berita mengatakan bahawa Aminah telah melahirkan anak yang mulia. Lalulah orang memberitahu ketika itu adanya bapa saudara Nabi yang bernama Abi Lahab. Abi Lahab ini sebelum daripada Abi Lahab dapat tahu, ada hambanya yang bernama Suhaibah. Suhaibah pun beritahu, Abi Lahab, aku nak beritahu kamu dapat anak saudara baru. Anak saudara baru kamu dapat. Aminah telah melahirkan anak. Lalulah Abi Lahab rasa gembira. Ini kata rahmat. Lahirnya Nabi semua jadi gembira. Sama ada anak beranak Nabi ataupun bukan, penduduk Mekah pun jadi gembira. Rahmat Allah Ta'ala campur rasa kasih sayang. Lalulah rasanya gembira. Apa-apa sebelum pada itu, Abi Lahab telah membebaskan Suhaibah. Ia seorang hamba, dimerdekakan. Maka Abi Lahab gembira melihat anak saudaranya yang begitu mulia, indah. Abi Talib, Abdul Muttalib telah mengambil bayi yang mulia ini. Kata ulama, dibawanya itu di Kaabah, lalu ditawafnya di Kaabah. Ketika ditawafnya di Kaabah, tiba-tiba mendengar satu suara, Yusamihi Muhammad, beri nama dia Muhammad. Aminah memang sudah dapat berita supaya diberi nama Muhammad melalui mimpi. Lalu Abdul Muttalib pun bawalah selepas dia tawaf, kemudian dia pun serah balik kepada Aminah. Bila serah balik pada Aminah nak beri nama dia Muhammad. Abdul Muttalib beritahu, beri nama dia Muhammad. Oh, Aminah kata, wahai ayahku, sebenarnya aku nak beritahu padamu, wahai ayahku, aku pun bermimpi sebenarnya. Dalam mimpi itu disuruh nama Muhammad. Fikir, rupanya tak ada orang nama Muhammad lagi ketika itu. Lalu diisytiharkan bayi yang mulia, yang agung ini namanya Muhammad. Maka dipahamlah nama Muhammad. Lalu ketika itu penduduk Madinah merasa sangat gembira. Lalu dikatakan bahawa ibunya menghantar berita gembira tersebut kepada datuknya Abdul Muttalib. Dia datang penuh gembira, lalu menamakan baginda Muhammad. Nama Muhammad adalah nama orang yang terpuji. Lalu ditanya, wahai Abdul Muttalib, aku nak tanya pada kamu, nama Muhammad ni tak ada orang nama Muhammad, sebab apa kamu letak nama Muhammad? Oh, kata Abdul Muttalib, nama Muhammad maknanya yang terpuji. Moga-moga dia terpuji di langit dan di bumi. Katanya Abdul Muttalib. Lalu dalam keadaan macam itu, masyhurlah nama Muhammad ini. Sebelum pada ini nama Muhammad tidak masyhur. Maka Allah Ta'ala menentukan bahawa nama Muhammad ini sebenarnya sudah ada dalam kitab yang terdahulu. Hanya ada 3 nama dalam kitab terdahulu. Kalau di dalam Al-Quran namanya Muhammad, kalau di dalam kitab Taurat namanya Ahmad, dalam kitab Injil, dalam kitab yang lain namanya Mahmud.
Mahmud, Ahmad, Muhammad sama saja. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gembiralah bapa saudara Nabi Abi Lahab. Abi Lahab gembira bukan kepalang, sangat gembira. Kali ini luar biasa gembira Abi Lahab. Abi Lahab merasa gembira, lalu Abi Lahab mengerahkan orang Mekah supaya menyembelih 100 ekor unta. Lalu disembelihlah 100 ekor unta. Bila disembelih 100 ekor unta, dijamukan dengan orang-orang Mekah. Maka orang Mekah pun dapat makan. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Maka yang tidak tahu bertanya kepada Abi Lahab, "Hai Abi Lahab, aku tengokmu ni, siapa sanggup sembelih 100 ekor unta, buat majlis besar-besaran 100 ekor unta. Kenapa kamu sembelih, siapa sanggup sembelih 100 ekor unta dan kamu panggil orang-orang Mekah makan mereka?" Katanya Abi Lahab, "Kerana sesungguhnya aku sembelih 100 ekor unta ni kerana aku merasa gembira dengan kelahiran anak saudaraku Muhammad." Bermakna Abi Lahab pun menyambut maulidin Nabi, kelahiran Nabi tadi, dengan cara macam mana? Dengan cara sembelih 100 ekor unta. Masya Allah, tak ada orang sambut Nabi sampai hari ini sembelih 100 ekor unta. Abi Lahab telah sembelih 100 ekor unta. Lalu dikisahkan tentang Abi Lahab. Abi Lahab menentang dakwah Nabi. Ketika mana Nabi mengajak beriman kepada Allah, Abi Lahab kata, "Tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad, apa tujuan kau kumpulkan kami sini? Adakah kamu kumpulkan kami di sini untuk nak mengajak manusia sembah pada Allah? Kamu ini nak mencela Tuhan-Tuhan kami, yang ini patung-patung berhala. Maka dia kata pada Nabi, "Tabballaka ya Muhammad." Binasa, celaka engkau wahai Muhammad. Allah Ta'ala jawab, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Celaka tangan Abi Lahab, celaka. Binasa tangan Abi Lahab, binasa. So Abi Lahab marah sungguh ke Nabi. Siapa tunjuk tangan-tangan gitu? Kau kan nak marahkan, tunjuk tangan-tangan. Apakah tujuan ya? Alihaza jamak tanah. Siapa tunjuk tangan macam tu? Allah Ta'ala kata, binasa tangan Abi Lahab, binasa. Ma aghna an humaluhu wa ma kasab. Segala usaha kamu, segala kekayaan kamu tidak ada manfaat bila melawan Nabi. Namun demikian, ada ulama mengatakan bahawa bahkan ini tercatat dalam Fathul Bari, kitab Fathul Bari, surah dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan bahawa Abi Lahab diringankan azab kubur setiap kali hari Isnin. Limaza? Kenapa? Kerana Abi Lahab pernah tunjuk gembira dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ya Muhammad Alawi Maliki, bayangkanlah kalau Abi Lahab yang kufur itu merasa gembira pun dapat rahmat, apatah lagi kita orang yang beriman menunjukkan gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sebab tu saya nak beritahu, macam malam ini, lepas ni kita buat maulid. Pak Maulid, tujuan dia apa? Nak tunjuk rasa gembira kepada Nabi Muhammad. Moga-moga orang yang ada dalam majlis Maulid itu dapat rahmat. Kalau Abi Lahab dapat rahmat, moga-moga kita lebih lagi dapat rahmat, kerana kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa dan ketentuan yang dinyatakan dalam kitab Samawi yang diturunkan kepada para nabi. Para nabi dahulu semuanya sudah tahu. Nabi Adam pun sudah tahu adanya Nabi Muhammad. Nabi Musa, Nabi Isa pun semua sudah tahu. Nabi-nabi yang ada kitab semua dia tahu Nabi ada. Nabi akan ada Nabi akhir zaman. Melalui apa mereka tahu? Melalui kitab-kitab yang ada di dalam kitab mereka tadi. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada datuknya Nabi, iaitu Abdul Muttalib, menamakan nama Muhammad. Sebab tu lepas tawaf dia kata, Allah Ta'ala ilhamkan dia. Katanya diperdengarkan macam ada satu suara saja. Orang lain tak dengar, dia je dengar suara. Beri nama dia Muhammad. Dia pun balik, kemudian balik beritahu kepada Aminah. Aminah kata, "Wahai ayahku, aku pun bermimpi nak beri nama dia Muhammad." Maka dikatakan wanita yang pertama yang mengasuhnya, oleh kerana ibunya Aminah melahirkan anak, kemudian siapa yang mengasuhnya? Yang mengasuh yang pertama namanya Ummu Aiman, ataupun namanya Al-Barakah, namanya Barakah Habasyiyah. Jadi nama sebenarnya Barakah binti Sa'labah bin Amru. Ini nama orang yang mengasuh, tapi mengasuh waktu sementara saja. Awal wanita yang pertama namanya Ummu Aiman, ataupun nama sebenarnya Barakah binti Sa'labah bin Amru. Dia adalah hamba perempuan yang kepunyaan siapa? Kepunyaan Abdullah, ayah kepada baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang pertama yang menyusukan Nabi ini adalah Suhaibah sebenarnya. Tapi itu yang sementara, yang awal. Ummu Aiman mengasuh yang pertama, kemudian yang menyusunya adalah Suhaibah. Mengikut dalam kitab ini, dia adalah orang yang menyusu sebelum Halimatus Sa'diyah. Maka dikatakan dia tu siapa? Dia lah hamba kepada Abi Lahab. Abi Lahab gembira, lalu siapa dibenarkan hamba dia menyusukan Nabi Muhammad. Kerana gembiranya Abi Lahab di atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah penyusuan. Hanya orang Arab dahulu maka dia suka anak-anaknya disusui oleh orang lain. Kemudian suasana di Mekah ini dengan cuaca panas, dengan suasana di Mekah dulu, suasana di Mekah menyebabkan orang-orang Arab mudah kena penyakit, sama penyakit demam dan sebagainya, sehinggalah dihantar kepada wanita-wanita yang lain menyusukan. Dan menjadi satu tradisi wanita-wanita Arab dahulu mengambil upah menyusu. Menjadi satu tradisi, satu pekerjaan, pergi jumpa, lepas tu ambil upah. Lalu ambil upah, lepas dia menyusu, biasanya disusui anak itu selama 2 tahun. 2 tahun. Lalu penyusuan Nabi. Maka menjadi tradisi orang Arab ini, mereka akan mencari wanita-wanita pedalaman. Orang Arab pergi cari pula wanita pedalaman untuk menyusukan anak-anak mereka. Maka ini dilakukan dengan harapan anak tadi membesar dalam keadaan mulia. Rupa-rupanya ada rahsia dia. Kalau anak itu disusui oleh orang lain, kalau suasana bandar yang baik, suasana baik, lebih-lebih lagi wanita yang menyusu tu wanita yang lembut, yang lemah lembut, akan juga memberi kesan kepada anak yang disusui tadi. Ini satu tradisi yang dipegang oleh orang Arab dahulu. Maka wanita pengasuh di bandar adalah pemalas katanya. Jadi nak cari orang kampung-kampung pedalaman ataupun tidak kuat semangat di bandar dengan orang kampung. Sungguh kadang-kadang orang kampung, Masya Allah, maknanya dia duduk kampung kagah buat kerja benda dan sebagainya. Bagi yang bandar ada dah bibit rumah, jadi relax je. Ini contoh saja. Lalu dikatakan bahawa orang wanita pedalaman ni kuat semangat. Lalu beberapa orang wanita daripada Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mencari anak-anak untuk disusui. Maka wanita yang bertuah dapat menyusui Nabi adalah Halimatu Sa'diyah ataupun Halimah binti Abu Zu'ad As-Sa'diyah. Sa'diyah ni satu Bani Sa'ad. Oleh kerana namanya Halimah, maka dipanggil Halimatu Sa'diyah. Bukan nama dia Sa'diyah, nama dia Halimah binti Abu Zu'ad As-Sa'diyah, nama Bani tadi. Maka suaminya bernama Abu Kabsyah, sehingga Nabi pernah digelar, ini anak susuan Abu Kabsyah ni, orang kata kepada Nabi. Abu Kabsyah suami kepada Halimatu Sa'diyah. Jadi dikatakan bahawa berkat sungguh bila diambilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan bahawa kebetulan kampung Bani Sa'ad ni dia ada masalah kebetulan berlaku kemarau kampung Bani Sa'ad yang biasanya tak berlaku kemarau. Jadi bila berlaku kemarau, jadi tanaman-tanaman kurang menjadi. Dalam waktu yang sama, kambing-kambing jadi kurus, unta-unta pun jadi kurus, kedai-kedai pun tak buat kerja pun tak kuat jadi. Jadi kampung itu mengalami masalah. Maka wanita-wanita itu juga kadang-kadang juga menjadi masalah juga dengan sumber kewangan nak bantu suami. Maka kumpulan-kumpulan wanita daripada Bani Sa'ad ini pergilah ke Mekah dengan harapan takut-takut ada anak yang boleh disusui. Maka mereka pergi berkelompok ramai-ramai. Maka di antara kelompok wanita-wanita yang nak mencari anak untuk disusui, di kalangan mereka itu ada yang bernama Halimah binti Abu Zu'ad Sa'diyah. Mereka ditemani oleh suami. Di kalangan mereka ada yang suami ikut, ada di kalangan mereka suami tak ikut, tapi mereka pergi berkumpulan. Halimatu Sa'diyah ditemani oleh suaminya dan ada anak dia. Ada anak dia seorang. Dan Halimatu Sa'diyah dia bawa 2 kenderaan. Satu kenderaannya ialah kedai, satu kenderaannya unta. Kedua-dua kedai itu, binatang itu, kedai dan unta kuruh belaka dua-dua. Kuruh belaka. Dan dikatakan, kata Halimatu Sa'diyah, dia kata kampung kami ni kena cuaca panas menyebabkan tanaman pun payah, kambing-kambing kami pun diperah-perah tidak ada susu, maka binatang yang kami tunggang pun tidak ada susu, bekalan pun semakin berkurangan. Maka kami berpakat ramai-ramai nak pergi ke Mekah nak cari anak susuan untuk dijadikan opah.
Lalulah mereka kumpullah ramai-ramai. Maka ketika itu Halimatus Sa'diyah pun pergilah. Bila Halimatus Sa'diyah pergi, Halimatus Sa'diyah bawa 2 kenderaan. Satu unta, satu kedai. Satu van, satu kereta. Itulah gambarannya. Maknanya, lalulah satu unta, satu kedai. Kadang-kadang Halimatus Sa'diyah naik kedai, suaminya naik unta. Kadang-kadang Halimatus Sa'diyah naik unta, suaminya naik kedai. Maka bawalah ramai-ramai. Halimatus Sa'diyah ni ada masalah. Masalah dia anaknya nangis semua. Anak yang dibawa menangis. Maka disusui anak dia, tapi susu pun kurang. Anak dia menangis sahaja. Menangis sahaja. Kemudian unta dan juga kedai daripada keluarga Sa'diyah ni jenis kuru, maka kena tinggal oleh wanita-wanita yang lain. Lalu Halimatus Sa'diyah kata, wahai wanita Bani Sa'ad, janganlah tinggal keluarga kami. Katanya wanita yang lain, Halimah, derah sikit, pacu sikit binatang kamu biar cepat sikit. Dah nak buat guna pesen apa ni, kedai dengan unta ni jenis lambat jalan. Lalulah ketinggalan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah kena tinggal lebih kurang 2 tiang biasanya. Jadi tak tahu kena tinggal jauh. Sehinggalah kumpulan tadi berehat, baru Halimatus Sa'diyah dapat kumpul sama. Kemudian jalan pula kena tinggal pula. Sehinggalah sampailah mereka itu sampailah ke Mekah, dan dikatakan Halimatus Sa'diyah dengan keluarga dia tu paling kediam sekali. Orang lain sapa dah, tak sapa lagi. Selang beberapa lama baru sapa. Lalu Halimatus Sa'diyah kata kepada puak-puak dia, mu sapa dah sapa pakai tinggal, dak tunggu dah kita. Maknanya dak tunggu dah kita. Tak apalah, lepas daripada tu maka bergeraklah wanita-wanita ini pergi ke rumah-rumah. Mengikut riwayat sejarah mengatakan bahawa wanita-wanita itu semua telah melihat Muhammad bin Abdullah. Semua telah melihat. Maka pun tengok, nak ambil lah anak. Dia nak ambil anak ni. Lalulah ditanyakan, kata Aminah, kamu boleh ambil anak ini sebagai untuk menjadi anak sesuang kamu. Tapi aku nak beritahu pada kamu, anak ini anak yatim. Ayahnya sudah mati. Hanya yang adanya adalah ibunya dan datuknya. Maka datuknya dengan anak dengan ibunya sahaja, tapi ayahnya sudah tidak ada. Lalu wanita Bani Sa'ad duk mikir, apalah yang ada pada seorang ibu dengan datuk? Berapalah upah yang mereka boleh beri pada kami? Kami perlukan anak-anak yang ada ayah, supaya ayahnya yang bekerja boleh beri upah yang baik pada kami. Maka kebanyakan, boleh katakan semua wanita Bani Sa'ad tidak mahu mengambil Muhammad bin Abdullah ini. Dan Halimatus Sa'diyah sudah melihatnya. Ketika mana orang lain tolak, dia pun tolak juga. Dia tak berani kata apa. Dia pun tak mahu terima juga. Kemudian pergilah wanita ini cari dapat anak susuan. Wanita ni cari dapat anak susuan. Semua dapat belaka. Akhirnya satu kumpulan wanita Bani Sa'ad semua sudah dapat anak yang disusunya, anak susuan yang akan diberi upah, yang akan diambil upah, kecuali Halimatus Sa'diyah saja. Sekali lagi Halimatus Sa'diyah akan ditinggal oleh orang ramai. Lalu orang tanya, ya kamu Halimah? Allah, saya tak ada lagi anak untuk disusui. Dah tu ada anak yatim, ambil lah. Maka termenung Halimatus Sa'diyah. Maka setelah wanita lain sudah ada anak-anak untuk disusuan, maka mereka mengambil keputusan, kita nak pergi dah. Halimatus Sa'diyah pun mari mikir, Allah, orang lain nak pergi belaka anak susuan, takkan nak tinggal kita. Akhir sekali dah duk fikir-fikir, dah tak ada dah anak-anak susuan yang lain, semua sudah diambil oleh wanita Bani Sa'ad. Akhirnya dia pun kata, wahai suamiku Abu Kabsyah, saya merasakan bahawa tidak sewajarnya saya balik tangan kosong. Sedangkan keluarga kita ni susah, kita perlukan juga upah. Wahai suamiku, saya ingin bertanya pendapat kamu, apa kata kalau saya ambil anak yatim? Kata suaminya Abu Kabsyah, wahai isteriku, itu terpulang pada diri kamu. Tapi boleh jadi anak yatim itu ada berkatnya. Kalau kamu nak mengambilnya, rasanya baik kamu ambilnya. Kerana apa? Sekurang-kurang kamu ini membuat baik kepada anak yatim. Moga-moga Allah Ta'ala beri keberkatan dengan kedatangan anak yatim. Lalu isteri dia kata, kalau macam tu kita ambil lah. Kalau kita tak ambil, orang lain semua ada anak susuan, kita tidak ada. Sedangkan orang lain nak tinggal kita belaka dah. Maka suami dia kata, kalau macam tu tak apalah, sebelum mereka bertolak, berlepas balik, nanti sempat lagi ni kamu nak pergi rumah dia, maka pergilah. Maka Halimah pun pergilah rumah Aminah.
Bila pergi ke rumah Aminah, beritahu saya dah mengambil keputusan, berbincang dengan suami saya rasa saya nak mengambil lah anak kamu, wahai Siti Aminah. Aminah mengatakan bahawa kami ini, dia ini adalah anak yatim sahaja, yang ada saya dengan ayahnya, ayah saya ini datuknya saja. Apalah saja mampu saya boleh bagi, mungkin sekadar sedikit saja saya mampu beri pada kamu. Katanya Halimah, tak apalah wahai Siti Aminah, asalkan saya ada anak untuk saya susui saja, saya tidak mahu balik dalam keadaan tangan kosong. Tak apalah. Maka Aminah menyerahkan anaknya kepada Halimatus Sa'diyah. Ketika mana Halimah memegang Halimatus Sa'diyah, Halimah telah rasa lain tubuh dia. Tubuh dia pun merasa lebih semangat, segar. Dia pun rasa macam sihat, ada satu perkara yang baru. Lalu Halimah pun peganglah anak tadi. Bila pegang saja anak tadi, lalulah bawalah Wak Alif pada tempat tadi. Sebelum nak berlepas balik, wanita-wanita lain sudah berkemas untuk melepas balik, masing-masing sudah ada anak susuan. Maka Halimatus Sa'diyah menyusuilah anak yang mulia ini, yakni Muhammad bin Abdullah. Lalu disusui sebelah kanan. Bila disusui, Halimah merasa hairan, tubuhnya jadi segar macam baru makan obat vitamin. Lalu tubuhnya jadi segar. Lalu disusui. Ketika mana disusui, dia merasa hairan, banyaknya susu. Maknanya kemudian disusui. Lepas tu nak beri lagi sebelah satu lagi, Nabi tidak mahu. Rupanya Nabi nak beri kepada adik-beradik susuannya. Lalulah disusui kepada adik-beradik susuannya. Lalulah sampai kenyang belaka dua-dua. Maka Halimah mula rasa hairan, macam mana boleh jadi macam ini? Kata suaminya, itulah Halimah, sebenarnya Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Dengan anak yatim ini kita akan dapat keberkatan. Lihatlah pada tubuh kamu, ada benda pelik wahai Aminah, mari sini. Aminah berikut Abu Kabsah. Lalulah diperahnya susu kambing, susu unta. Susu unta yang kurus, tak ada susu. Bila diperah, susu pun ada. Susu pun ada. Lalu dia tengok kepada, cuba kamu tengok kepada kedai kamu. Kedai tadi nampak tegap saja, gagah saja. Maknanya ibarat kereta start enjin hidup lalu. Tidak nak start enjin payah kena tolak-tolak pula maknanya. Jadi tengok pun. Maka Halimah pun merasa hairan. Dia rasa hairan pada tubuhnya, dia rasa hairan kepada binatang tunggangannya. Dan pada dia ini belum apa-apa, Halimah sudah ada susu padanya. Binatang-binatang lain tidak ada. Maka bertolaklah ketika itu. Mereka pun tolaklah. Mereka tolak awal sikit sebab Halimah kediam sikit. Maka bertolaklah mereka. Halimah pun mulalah bertolak, pergi ke kampung Bani Sa'ad. Ketika mana dalam perjalanan balik, benda pelik lagi berlaku. Halimah Sa'diyah ini dengan keluarganya ketinggalan. Sebab dia agak kediam sedikit. Lalulah dia pun bertolak. Bila bertolak, untanya menjadi laju. Tadi macam kereta biasa je, ini macam Mercedes pula. Jadi laju, kenderaan tu jadi laju. Lalulah bergeraklah kenderaan tadi. Untanya laju, baranya laju jalan. Dan Halimah merasa hairan. Perjalanan pergi, anaknya menangis. Perjalanan balik, anaknya tidak menangis. Biasanya meragam saja. Lalulah berjalan-jalan. Maka biar kenderaan, unta dan juga kedai yang ditunggangi semakin menghampiri rombongan tadi, kemudian memotong satu demi satu. Setiap kali potong, wanita Bani Sa'ad merasa hairan, warna laju ngak tu. Lalu dia potong satu seekor demi seekor. Lalulah Halimatus Sa'diyah duduk depan sekali dengan binatang yang lain. Lalu wanita Bani Sa'ad kata, "Hai Halimah, warnamu tukar kenderaan ke?" Dia tanya, "Kenderaan ini ke yang kamu bawa dahulu? Kenderaan ini ke yang kamu bawa balik?" Kata Halimah, "Betul, kenderaan inilah masa kami bawa tu, dan kenderaan inilah yang kami bawa balik." Katanya wanita Bani Sa'ad, Halimah, tolong slow kau sikit, jangan bawa 80 sudah. Jadi maknanya laju dah lalu. Maka wanita-wanita Bani Sa'ad kena tinggal. Tengok masa Ali dia tinggal Sa'diyah, Ali balik Sa'diyah tinggal dia. Lajulah Nabi binatang kenderaan tadi. Di dalamnya itu ada Muhammad bin Abdullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada keberkatan. Dikatakan ketika mana sahaja kedai tadi dipindahkan, bila Nabi tadi duduk atas kedai jadi semangat.
Bila nampak saja je unta keletihan, duduk atas Nabi ada, unta pun jadi laju. Demikianlah keadaannya sampai Halimatus Sa'diyah sampai ke perkampungan Bani Sa'ad. Ternyata Halimatus Sa'diyah sampai ke perkampungan Bani Sa'ad dulu sekali pada puak-puak yang lain, pada wanita-wanita Bani Sa'ad. Ketika itu wanita-wanita Bani Sa'ad sudah heran, macam mana Halimah boleh jadi begitu? Barulah mereka terfikir, boleh jadi Halimah ini dia ada ambil anak yatim tu. Dia ambil anak yatim. Boleh jadi dengan anak yatim itu yang menyebabkan Halimah ini dapat berkat. Lalulah wanita-wanita Bani Sa'ad kata, Allah, rugi pula kalau aku tahu aku ambil. Dan ke Halimatus Sa'diyah terbagus. Maknanya, maka wanita-wanita lain pun dah merasa rusing. Maka sampailah dia itu di rumah Halimatus Sa'diyah. Maka bila sampai di rumah Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah mendapat kebahagiaan yang luar biasa, sehingga kan adik-beradik susuan pun maknanya mendapat kebaikan dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perkampungan Bani Sa'ad. Maka ketika Nabi sampai di perkampungan Bani Sa'ad, Allah Taala angkat musim kemarau yang kena pada kampung tadi. Namun demikian keberkatan itu berada di rumah mana? Di rumah Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Maka bermulanya kambing-kambing Halimatus Sa'diyah jadi gemuk. Kambing-kambing yang lain kurus. Maka orang kampung sudah dapat perasan, lalu mengarahkan kepada pekerja-pekerja penggembala kambing. Dia pun kata, kamu hari ni kalau kamu nak bawa kambing, kamu bawa kambing dekat keluarga Sa'diyah, Halimah. Bawa kambing, biar kambing dia kawan dengan keluarga, dengan kambing yang digembalai oleh Halimatus Sa'diyah. Maka kambing-kambing lain pun dapat berkat dengan bergaul dengan kambing yang menjadi milik kepada Halimatus Sa'diyah. Sehingga kan kambing keluarga Halimatus Sa'diyah pun gemuk-gemuk dan susu pun jadi banyak. Dan ternyata benar Halimatus Sa'diyah mendapat keberkatan dengan adanya Muhammad bin Abdullah dalam rumahnya. Maka Abu Kafsyah selalu memuji Nabi Muhammad, selalu mengatakan, itulah Sa'diyah, Halimah, dengan sebab kamu mengambil bayi inilah hari ini Allah Ta'ala beri keberkatan kepada keluarga kita. Halimah kata, Allah, alangkah bahagianya kalaulah anak ini sentiasa duduk dengan kita. Kalau macam tu, cakaplah dengan mak dia, takut mak dia bagi boleh duduk dengan kita. Lalulah Nabi SAW membesar di rumah Halimatus Sa'diyah. Maka penyusuan yang disusui oleh Halimatus Sa'diyah itu bersama dengan Nabi selama 2 tahun. Sehinggalah berlaku peristiwa dipanggil belah dada. Baik. Ketika berada bersama-sama dengan keluarga Halimah, satu peristiwa besar telah berlaku, iaitu peristiwa pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan bahagian syaitan yang terdapat di dalamnya. Dia ada satu peristiwa. Ini belah dada ini tidak termasuk sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Ini masa Nabi kecil lagi, umur dia antara 1 hingga 2 tahun. Boleh jadi 1 tahun lebih masa ketika itu. Yang peliknya Nabi ini tidak sama dengan manusia biasa. Di antaranya apa? Di antaranya kalau anak kita setahun dah boleh berjalan, setahun baru boleh jalan, maknanya Nabi masih kecil tu dah boleh jalan. Maka tubuh dia ini ketika umur setahun lebih tegap, macam dia bayi umur 3 tahun 4 tahun. Maknanya Allah Ta'ala beri kelebihan Nabi ini tidak sama. Hari ini pun kita tengok orang Arab, kalau wanita Arab itu umur dia 14 tahun, 15 tahun, kita tengok macam umur 20 lebih. Tengok-tengok, 14 tahun baru. Maknanya pertumbuhan. Maka demikianlah Nabi membesar, sehingga kan dikatakan bahawa masa umur Nabi itu 1 tahun lebih dah boleh main dengan kambing-kambing tu. Kita duduk atas walker lagi anak itu. Maknanya Allah Ta'ala beri kepada kelebihan, maknanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah diceritakan satu kisah. Maka Nabi berkawanlah dengan adik-beradik susuannya. Maka hebatnya Nabi, dia berkawan dengan adik-beradik susuan. Masa dia kecil tak balas-balas pun. Kita anak kita belawang kelahi umur maknanya. Tapi Nabi ni daripada dia kecil Allah Ta'ala jaga, duduk dengan adik-beradik susuan dalam keadaan baik saja. Sehinggalah Halimatus Sa'diyah cukup sayang kepada tu. Dan dia tak benarkan Nabi keluar seorang diri, kecuali bersamanya adik-beradik dia. Kadang-kadang Halimah dengan suaminya akan tengok berhati daripada jauh Nabi Muhammad, jaga-jaga sungguh.
Jaga-jaga sungguh ketika itu. Lalu dalam berlakulah peristiwa peristiwa tersebut menjadikan Halimah merasa takut. Lalu ia ingin mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya. Satu ketika Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah ini bermain dengan adik-beradik susuan dia. Saya kata dah ketika 1 tahun lebih tu Nabi sudah dilepaskan main dengan kambing-kambing. Boleh jaga-jaga kambing tu. Jangan samakan anak kita dengan Nabi, tidak. Lalu dikatakan, diringkaskan cerita, ketika itu Nabi duduk bersama dengan dengan adik-beradik susuan dia itu. Tiba-tiba datang 2 orang yang tidak dikenali. Datang 2 orang yang tidak dikenali, memakai jubah putih. 2 orang nampak besar. Tengah-tengah main, tiba-tiba Muhammad bin Abdullah, Rasul terkejut. Nabi terkejut, tengok ada 2 orang datang. Ketika itu Nabi dengan adik-beradik susuan. Maka 2 orang tadi, salah seorang tanya, antara kamu 2 orang ni mana satu nama Muhammad? Dalam keadaan takut ni, adik-beradik susuan dia tunjuk, ni tahu saya. Mana tunjuk? Lalu dipegangnya Nabi. Bila dipegangnya Nabi, tambah lari adik-beradik dia. Lari, adik-beradik susuan lari. Bila lari tak tahu apa yang berlaku kepada Muhammad bin Abdullah, Rasulullah tak tahu. Maka berlari dia, lari sampai kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah tengok anak dia berlari, lalu terkejut. Dah apa benda kena dengan kamu ni? Bapa ni jadi gini. Ni bahasa Terengganu. Bapa jadi gini. Lelah dia. Dia tak nak khabar. Dia rehat-rehat sekejap, dia beritahu, ibu, saya nak beritahu ada benda berlaku kepada adik-beradik saya ni. Siapa? Muhammad. Terkejut dia. Apa yang berlaku kepada Muhammad? Ada tiba-tiba tengah-tengah saya duk main-main, tiba-tiba datang 2 orang lelaki yang tidak dikenali. Lalu 2 orang tu tanya, siapa dia Muhammad? Saya tunjuk saya tunjuk dia. Tiba-tiba dia pegangnya Muhammad. Lepas dia pegang Muhammad, saya tembak lari. Lepas tu apa yang berlaku? To be continue minggu depan. Maknanya dah tahu apa yang berlaku, kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.